Hai, Assalamualaikum semua. Okay, hari ini kita nak tunjukkan video tutorial macam mana kita nak selesaikan persamaan trigonometry, okay? Untuk secant, cosecant dan cotangent. Okay, sebelum kita start, yang kita sedia maklum, secant adalah formula dia. Kita tengok sini, kita punya hint, okay? Ataupun kita punya tricks. Kita nampak C kat belakang ni, bermaksud dia adalah 1 per cos. Okay, tengok ini pula. Ujung sekali ni, yang ketiga, alfabet yang ketiga, T. So dia adalah 1 per tangent. Sama juga ini, alfabet yang ketiga, so maksudnya dia adalah 1 per sin. Okay, alright, so ini adalah formula untuk secant, cosecant dan cotangent. Okay, contoh, seandainya kita diberi soalan okay, X adalah bersamaan dengan 2. Okay, macam mana kita nak buat? So, first step is kita tukarkan dulu secant kepada 1 per cos X. Okay, bersamaan dengan 2. Okay, so ini pergi ke sebelah. Jadi dah darab. So, 1 adalah bersamaan dengan 2 cos X. Okay, alright. So now, macam mana kita nak buat sekarang? Kita nak tinggalkan dekat sini hanyalah cos X. Jadi, kita hantarkan ni ke sebelah. So, kita akan dapat 1 per 2. Okay. So, tinggalkan value X sahaja kat sini. Hantarkan cos ke sebelah. Bila cos hantar ke sebelah, kita akan dapat cos 1 per 2. Masukkan value yang ini dekat dalam calculator. Okay, so kita akan dapat nilai kita, tekan cos. Okay, so kita akan dapat value kita adalah 60 darjah. So X adalah bersamaan dengan 60 darjah. Okay, kita dapat dah 60 darjah. Okay, so kita pergi dekat kita punya all student takes coffee. Kuadran yang pertama, kuadran yang kedua, kuadran yang ketiga dan kuadran kita yang keempat. Okey, seperti yang kita sedia maklum, cos akan positif, sentiasa positif pada kuadran yang pertama. Okey, cuba sini kuadran yang pertama dan kuadran yang keempat. Tak ada simbol negatif kat sini, so kita ikut exactly kuadran pertama dengan kuadran keempat. Jadi, X kita adalah dapat kuadran pertama, maksudnya 60 darjah lah, betul tak? Kuadran yang keempat bermaksud 360 darjah, you tolakkan dengan 60 darjah. So bermaksud X kita adalah 60 darjah hingga dengan 300 darjah. Okey, ini katakanlah kita punya ni adalah daripada 0 sampai ke 360 darjah. Okey, katakan yang ini nilai kita. Alright. So ini adalah value kita. Okay, 60 darjah dengan 300 darjah. Okay, next one. Okay, kita biarkan limit kita tu. Okay, kita kirakan soalan yang seterusnya. Okay. Katakan teacher nak bagi cotangent. Cotangent X adalah bersamaan dengan sert 2. Ataupun punca kuasa 2. Okey, sama juga. Tukarkan kepada 1 per tangent. Bersamaan dengan sert 2. Jadi, kita hantar ke sebelah akan jadi darab. So, 1 adalah bersamaan dengan sert 2 tangent X. Hantarkan sert 2 ke sebelah. So, kita akan dapat 1 per sert 2 bersamaan dengan tangent X. Okey. Hantarkan tangent pula ke sebelah. Okey, tangent ke sebelah. Jadi kita akan dapat tangent 1 per sert 2. Okey, nilai yang ini masukkan dalam calculator. Kita akan dapat value X kita bersama dengan berapa? Shift tangent, okey. Kita akan dapat value kita bersamaan dengan berapa tu? 30 darjah ya. Okey, sekejap 1 apa kita dapat value kita yang ni? So kita akan dapat nilai kita adalah, okay, sekejap
1 kita perkan dengan set 2. Jadi kita akan dapat berapa tu? 0.701 kejap. So shift tangent, okay, put in the bracket. Right, so kita akan dapat 35.26, okay. So kita akan dapatkan sini adalah 35.264. Jadi teacher nak round off kan dia kepada 35.3, senang. Okay, alright. So sekarang kita dah dapat nilai kita yang ini. Jadi kita nak tahu kita punya tangent sentiasa positif. Okay, kejap saya clearkan ni. 1 dan 2. Okey, tangent akan sentiasa positif pada kuadran yang pertama dan kuadran yang ketiga. Jadi kita dah dapat kuadran pertama, iaitu kita dah dapat 35.3 darjah. So kuadran yang ketiga macam mana? Okey, kuadran ketiga ni special sikit. Kita tak boleh ambil 270 tolakkan dengan no, kita tak boleh. Apa kita buat adalah 180 darjah kita tambahkan dengan 35.3 darjah. Okey, range kita sama juga, zulat dia 0 sampai ke 360. Jadi kita akan dapat value kita adalah 35.3 darjah. Okey, so 180 campurkan kita akan dapat 215.26. Kita double check. 180 campurkan dengan 35.3. Okey, kita dah round off kan dia. So teacher akan dapat dekat sini nilai dia ni kita round off kan terus sebab kita dah buat 3 tadi. Jadi kita terus letakkan nilai dia as a 0.3. Ini adalah value kita untuk cotangent. Alright. Okay. Now kita buat lagi. Okay. Kita padamkan yang ni. Okay. Alright. Jom kita tengok soalan yang berikutnya. Okay, yang ini pun kita clearkan dulu untuk kegunaan sikit lagi punya. Okay. So, okay, soalan yang ketiga. Katakan kita diberi soalan cosecant ataupun cosine. Okay. So, cert 2. Okay. Sama juga, tukarkan yang ni. 1 per berapa? 1 per sin. Ingat, alfabet yang ketiga. Okay, yang ketiga. So, X adalah bersamaan dengan cert 2. Sama, darabkan. Jadi, kita akan dapat 1 bersamaan dengan cert 2 sin X. Hantarkan cert 2 ke sebelah. Jadi, 1 per cert 2 bersamaan dengan sin X. Okay, tinggalkan X saja kat sini. Sin, hantar sebelah. Bila hantar sebelah, dia akan jadi inverse lah. Okay. So, 1 per cert 2. So, nilai X kita akan dapat berapa tu? Okay, tekan shift. Shift sin. Okay. Shift sin. Put in the bracket. 1, kita letak perkan dengan cert 2. Close the bracket. So, kita akan dapat 45 darjah. Okay, 45 darjah nilai X kita. Okay, lepas tu dah dapat, kita tengok tak ada simbol negatif kat sini. Bermaksud untuk sin yang positif akan berada pada kuadran yang pertama dan kuadran yang kedua. Okay, ingat, kuadran pertama ni bermaksud sin, tangent, cos adalah semuanya positif. Okay, so kita nak listkan kita punya sudut kita. Jadi bermaksud 45 darjah. Okay. Alright, and then untuk sin adalah pada kuadran yang kedua dan pertama. So this is pertama, yang kedua kita akan ambil 180, kita tolakkan dengan 45 darjah. So kita akan dapat 45 darjah dan 135 darjah. So ini adalah jawapan apabila kita punya range ataupun kita berada pada 0 darjah hingga 360 darjah. Okey, ini yang cara kita buat. Okey. Alright. Satu lagi soalan. Macam mana kita nak settlekan apabila soalan kita tu dalam bentuk negatif. Okey. Alright, tengok
Okey, macam mana kita nak buat? Kita tengok semua. Apabila kita diberi contoh cotangent X adalah bersamaan dengan negatif sert 3. Okey, sama, tukarkan cot ni kepada 1 per tangent adalah bersamaan dengan negatif sert 3. Okey, kita darabkan ke sebelah. Jadi kita akan dapat 1 bersamaan dengan negatif sert 3 tangent X. Okey, jadi hantarkan yang negatif sert 3 ke sebelah. So kita akan dapat berapa? Kita akan dapat okey, 1 per kan dengan negatif ni cuba bulatkan dulu. Okey, sert 3 bersamaan dengan tangent X. Kenapa teacher bulatkan? Sebab teacher hanya gunakan simbol negatif ni kejap lagi untuk kita plotkan dalam kita punya kuadran ni. Sekarang dalam kalkulator kita tak masukkan simbol tu. Okey, alright. So kita akan dapat tangent, okey, hantar tangent ke sebelah X. So tangent inverse, okey, 1 per sert 3. Ingat kat sini pun kita ada, kita boleh refer. Tak nak bawa pun tak apa, tak ada masalah. Okey, janji jangan lupa masa tengok dekat kita punya diagram. Okey, so berapa nilai X kita? Okey, masukkan dalam kalkulator dulu. Kita akan dapat shift tangent, you can put in the bracket 1 per kan dengan sert 3, close the bracket. So you akan dapat nilai kita X adalah bersamaan dengan 30 darjah. Okey, kita dah tahu dah nilai kita. Okey, so X kita adalah bersamaan dengan 30 darjah yang ni. Okey, tengok. Kat sini tak refer. Tengok perhatikan. Okey, so kalau tangent yang positif, kita akan berada pada kuadran pertama dan ketiga. Tangent okey. Tetapi, okey, sekejap tu guna color lain. Tetapi tadi kita ada simbol negatif kat sini. Okey, ada negatif. Bermaksud you switch. Maksudnya kira macam reflection. Okey, daripada yang kuadran pertama ni, bila pantulan bagi kuadran yang pertama mana? Kedua. Okey. Kuadran yang ketiga pantulan ni kat mana? Keempat. Jadi kita refer yang ini. Kita pakai yang ini nilai kita sekarang. Okey. Jadi sekarang ni nak buat macam mana kita punya? Okey, sebab tadi 30 darjah kan. Jadi kita ambil kuadran yang kedua, bermaksud 180 darjah you tolakkan dengan 30 darjah. Okey, ingat kuadran kedua yang ni. Kuadran yang keempat adalah 360 darjah you tolakkan dengan 30 darjah. Ini kuadran yang keempat kita pakai. Okey. Kita bawahkan sikit. Tinggi sangat. Okey, so kita turunkan ke bawah kat sini. Okey, jadi kita akan dapat kat sini adalah 150 darjah dengan 330 darjah. Ini adalah jawapan based on 0 hingga 360 darjah. So ini nilai dia. Okey, ini adalah nilai dia. Alright. Okey, sampai sini je dulu video teacher untuk pada hari ini. InsyaAllah saya akan upload banyak lagi video berkenaan dengan topik matematik insyaAllah. Thank you semua. Assalamualaikum.